Bab 5. Ubahan. Rumusan bab. Bahagian 1. Ubahan langsung. Bahagian 2. Ubahan songsang. Bahagian 3. Ubahan tercantum. Bahagian 1. Ubahan langsung. Menyatakan perubahan yang berlaku kepada suatu kuantiti apabila kuantiti yang lain berubah. Apabila dua pemboleh ubah yang berkaitan antara satu sama lain mengekalkan nisbah yang sama, jika salah satu daripadanya berubah, maka ia dinamakan sebagai ubahan langsung. Seperti pembesaran imej bagi lebar dan panjang bagi sekeping gambar. Panjang 8 cm, lebar 6 cm. Nisbah panjang kepada lebar bersamaan 8 kepada 6, bersamaan 4 kepada 3. Panjang 12 cm, lebar 9 cm. Nisbah panjang kepada lebar bersamaan 12 kepada 9, bersamaan 4 kepada 3. Kedua-duanya mengekalkan nisbah yang sama. Menentukan sama ada suatu kuantiti berubah secara langsung terhadap kuantiti yang lain. Dalam contoh pembesaran sekeping gambar seperti di atas, kita boleh rumuskan bahawa panjang yang diwakili oleh Y dan lebar diwakili oleh X, maka nisbah yang terhasil ialah satu pemalar K. Jika Y berubah secara langsung dengan X, hubungan antara Y dengan X ditulis sebagai Y berubah secara langsung dengan X. Graf Y melawan X boleh dilukiskan seperti ini. Bagi setiap jadual di bawah, tentukan sama ada kuantiti yang diberi berubah secara langsung dengan kuantiti yang lain. Jarak perjalanan dalam km, isi padu petrol dalam L. Nilai bagi km bahagi L ialah satu pemalar, iaitu 5. Maka km berubah secara langsung dengan L. km berubah secara langsung dengan L. Graf ini dinamakan sebagai graf km melawan L yang merupakan satu garis lurus melalui asalan. Jisim sebiji apple dalam G, harga dalam RM. Nilai bagi G bahagi RM ialah bukan satu pemalar. Maka G tidak berubah secara langsung dengan RM. Oleh itu, untuk menentukan sama ada kuantiti yang diberi berubah secara langsung dengan kuantiti yang lain, kita boleh menggunakan kaedah penelitian graf garis lurus melalui asalan atau dengan membahagikan kedua-dua kuantiti yang diberi. Menulis suatu ubahan langsung dalam bentuk persamaan. Kuantiti Y berubah secara langsung dengan X jika dan hanya jika Y bahagi X bersamaan K
di mana K ialah satu pemalar. Kita boleh menulis Y bahagi X bersamaan K atau Y bersamaan KX. Dalam persamaan Y bersamaan KX, K dikenali sebagai pemalar ubahan. Diberi Y berubah secara langsung dengan X jika Y bersamaan 35 apabila X bersamaan 5. Tulis satu persamaan yang menghubungkan Y dengan X. Diberi Y berubah secara langsung dengan X. Y bersamaan 35 apabila X bersamaan 5. Katakan Y bersamaan KX. 35 bersamaan K darab 5. K bersamaan 35 bahagi 5. K bersamaan 7. Maka persamaan ialah Y bersamaan 7X. Mencari nilai satu pemboleh ubah dalam suatu ubahan langsung. Upah harian U dalam RM yang diperolehi oleh seorang pekerja adalah berubah secara langsung dengan jumlah hari bekerja B dalam hari, diberi U bersamaan 480 RM apabila B bersamaan 8 hari. Berapa upah yang diperolehi jika pekerja itu bekerja selama 25 hari? Diberi U berubah secara langsung dengan B. U bersamaan 480 apabila B bersamaan 8. Katakan U bersamaan KB. 480 bersamaan 8K. K bersamaan 60. Maka U bersamaan 60B bersamaan 60 darab 25 bersamaan 1.500 RM. Upah untuk bekerja selama 25 hari ialah 1.500 RM. Kaedah alternatif gunakan cara nisbah. Y1 bahagi X1 bersamaan Y2 bahagi X2. Katakan Y1 bersamaan 480. X1 bersamaan 8. X2 bersamaan 25. Y2 ialah upah kerja untuk 25 hari. 480 bahagi 8 bersamaan Y2 bahagi 25. Y2 bersamaan 480 darab 25 bahagi 8 bersamaan 1.500 RM. Menyelesaikan masalah yang melibatkan ubahan langsung. Sebidang tanah berbentuk segi empat sama akan dipecahkan kepada beberapa bahagian yang sama rata keluasannya antara satu sama lain yang berbentuk segi empat sama. Diberi keluasan tanah A dalam M persegi ialah 900 M persegi dan apabila dipecahkan mempunyai sisi X dalam M ialah 15 M. Hitung A, berapa jumlah bahagian tanah yang sama rata perlu dipecahkan. Diberi A berubah secara langsung dengan X kuasa 2. A bersamaan 900 apabila X bersamaan 15. Katakan A bersamaan KX kuasa 2. 900 bersamaan K darab 15
kuasa 2. K bersamaan 4. 4 bahagian dengan setiap sisi 15 am. Maka jumlah bahagian tanah yang perlu dipecahkan ialah 4 bahagian. B. Berapa panjang sisi tanah jika dibahagikan kepada 9 bahagian? Jika K bersamaan 9, A bersamaan KX kuasa 2. 900 bersamaan 9 X kuasa 2. X kuasa 2 bersamaan 100. X bersamaan 10. Panjang sisi tanah ialah 10 am apabila dipecahkan kepada 9 bahagian. Bahagian 2. Ubahan songsang menyatakan perubahan yang berlaku terhadap suatu kuantiti apabila kuantiti yang lain berubah. Dalam suatu situasi di mana satu kuantiti bertambah manakala satu kuantiti yang lain berkurangan, maka situasi ini disebut sebagai ubahan songsang. Seperti untuk menyiapkan suatu projek mengikut jadual perancangan memerlukan 30 orang pekerja dan projek disiapkan dalam masa 40 hari. Jika pekerja dikurangkan kepada 10 orang, maka tempoh masa untuk menyiapkannya bertambah menjadi 60 hari. Satu kuantiti berkurangan, satu kuantiti bertambah. Jika pekerja ditambah menjadi 50 orang, maka tempoh masa untuk menyiapkannya berkurangan menjadi 20 hari. Satu kuantiti bertambah, satu kuantiti berkurangan. Menentukan sama ada suatu kuantiti berubah secara songsang terhadap kuantiti yang diberikan. Jika pemboleh ubah berubah secara songsang dengan pemboleh ubah X, maka nilai XY ialah pemalar. Hubungan antara Y dan X ditulis sebagai Y berubah secara songsang dengan X. Apabila Y berubah terhadap songsang X, maka graf Y melawan songsang X adalah satu garis lurus. Jadual berikut menunjukkan nilai-nilai bagi pemboleh ubah X dan Y. Jika ubahan songsang berlaku, nyatakan hubungan itu dalam bentuk ubahan songsang. X, Y 20 darab 6 bersamaan 120. 30 darab 4 bersamaan 120. 40 darab 3 bersamaan 120. Kesemua nilai X, Y ialah 120. Nilai X, Y ialah pemalar. Maka Y berubah secara songsang dengan X. X, Y 21 darab 3 bersamaan 63. 13 darab 5 bersamaan 65. 11 darab 6 bersamaan 66. Nilai X, Y bukan pemalar. Maka Y tidak berubah secara songsang dengan X. Menulis suatu ubahan songsang dalam bentuk persamaan.
Jika Y berubah secara songsang dengan X, nilai XY ialah satu pemalar. Katakan XY bersamaan K dengan K ialah pemalar. Maka Y bersamaan K bahagi X. Diberi P berubah secara songsang dengan Q. Tulis satu persamaan yang menghubungkan P dengan Q. Jika P bersamaan 5 apabila Q bersamaan 7. Diberi P berubah secara songsang dengan Q dan P bersamaan 5 apabila Q bersamaan 7. Katakan P bersamaan K bahagi Q. 5 bersamaan K bahagi 7. K bersamaan 5 darab 7 bersamaan 35. Maka P bersamaan 35 bahagi Q. Mencari nilai satu pemboleh ubah dalam suatu ubahan songsang. Pergerakan sebuah kereta dari bandar A ke bandar B dengan laju purata 90 km per jam selama 2 jam. Purata laju berubah secara songsang dengan jumlah masa yang diambil. Jika kereta itu mengubah laju kepada 100 km per jam, hitung jumlah masa yang diambil. Katakan laju purata sebagai V, jumlah masa sebagai T. Diberi V berubah secara songsang dengan T dan V bersamaan 90 apabila T bersamaan 2. Katakan V bersamaan K bahagi T. 90 bersamaan K bahagi 2. K bersamaan 180. Maka V bersamaan 180 bahagi T. Apabila V bersamaan 100, 100 bersamaan 180 bahagi T. T bersamaan 180 bahagi 100 bersamaan 1,8 jam. Menyelesaikan masalah yang melibatkan ubahan songsang. Hubungan antara Y dengan X dalam ubahan songsang. Y berubah secara songsang dengan X kuasa N dengan N bersamaan 1, 2, 3 dan 1/2. Maka Y bersamaan dengan K bahagi X kuasa N dengan K ialah pemalar. Graf Y melawan songsang X kuasa N ialah garis lurus melalui asalan. Diberi P berubah secara songsang dengan punca kuasa 2 Q dan P bersamaan 12 apabila Q bersamaan 225. A. Ungkapkan P dalam sebutan Q. B. Hitung nilai P apabila Q bersamaan 81. C. Hitung nilai Q apabila P bersamaan 24. P berubah secara songsang dengan punca kuasa 2 Q. Diberi P bersamaan K bahagi Q punca kuasa 2. P bersamaan 12 apabila Q bersamaan 225. 12
bersamaan K bahagi 225 punca kuasa 2. 12 bersamaan K bahagi 15. K bersamaan 180. Maka P bersamaan 180 bahagi Q punca kuasa 2. Apabila Q bersamaan 81, P bersamaan K bahagi 81 punca kuasa 2 bersamaan 180 bahagi 9. P bersamaan 20. Apabila P bersamaan 24, 24 bersamaan 180 bahagi Q punca kuasa 2. Punca kuasa 2 Q bersamaan 180 bahagi 24 bersamaan 7,5. Q bersamaan 2,739. Bahagian 3. Ubahan tercantum. Menulis ubahan tercantum dengan simbol ubahan. Apabila terdapat lebih daripada 2 kuantiti atau pemboleh ubah dalam satu hubungan ubahan, sama ada ubahan langsung atau ubahan songsang, maka ubahan ini dinamakan sebagai ubahan tercantum. 1. Y berubah secara langsung dengan X dan Z. Ia ditulis sebagai Y berubah secara langsung dengan X, Z. 2. Y berubah secara langsung dengan X dan secara songsang dengan Z. Ia ditulis sebagai Y berubah secara langsung dengan X, secara songsang dengan Z. 3. Y berubah secara songsang dengan X dan Z. Ia ditulis sebagai Y berubah secara songsang dengan X, Z. Tulis setiap ubahan tercantum berikut dengan simbol ubahan. A. P berubah secara langsung dengan Q kuasa 2 dan R. P berubah secara langsung dengan Q kuasa 2 dan P berubah secara langsung dengan R. Maka P berubah secara langsung dengan Q kuasa 2 R. B. S berubah secara langsung dengan T dan secara songsang dengan U punca kuasa 2. S berubah secara langsung dengan T dan S berubah secara songsang dengan U punca kuasa 2. Maka S berubah secara langsung dengan T secara songsang dengan U punca kuasa 2. C. Y berubah secara songsang dengan X kuasa 3 dan Z kuasa 2. Y berubah secara songsang dengan X kuasa 3 dan Y berubah secara songsang dengan Z kuasa 2. Maka Y berubah secara songsang dengan X kuasa 3, Z kuasa 2. Menulis suatu ubahan tercantum dalam bentuk persamaan. Ubahan tercantum boleh ditulis dalam bentuk persamaan. Jika Y berubah secara langsung dengan X kuasa M, Z kuasa N, maka Y bersamaan K, X kuasa M, Z kuasa N. Jika Y berubah secara songsang dengan
X kuasa M, Z kuasa N, maka Y bersamaan dengan K bahagi X kuasa M, Z kuasa N. Jika Y berubah secara langsung dengan X kuasa M, secara songsang dengan Z kuasa N, maka Y bersamaan dengan K X kuasa M bahagi Z kuasa N. K ialah pemalar ubahan. Tulis ubahan tercantum berikut dalam bentuk persamaan. A. P berubah secara langsung dengan Q kuasa 2 dan R. P bersamaan 64 apabila Q bersamaan 3 dan R bersamaan 4. Diberi P bersamaan 64, Q bersamaan 3 dan R bersamaan 4. P berubah secara langsung dengan Q kuasa 2 dan P berubah secara langsung dengan R. Oleh itu, P bersamaan K Q kuasa 2 R. 64 bersamaan K darab 3 kuasa 2 darab 4. K bersamaan 16 per 9. Maka P bersamaan 16 per 9 Q kuasa 2 R. B. F berubah secara langsung dengan punca kuasa 2 G dan secara songsang dengan H. F bersamaan 18 apabila G bersamaan 25 dan H bersamaan 6. Diberi F bersamaan 18, G bersamaan 25 dan H bersamaan 6. F berubah secara langsung dengan G punca kuasa 2 dan F berubah secara songsang dengan H. Oleh itu, F bersamaan K G punca kuasa 2 bahagi H. 18 bersamaan K 25 punca kuasa 2 bahagi 6. K bersamaan 21,6. Maka F bersamaan 21,6 G punca kuasa 2 bahagi H. C. X berubah secara songsang dengan Y dan kuasa 2 Z. X bersamaan 12 apabila Y bersamaan 4 dan Z bersamaan 6. Diberi X bersamaan 12, Y bersamaan 4 dan Z bersamaan 6. X berubah secara songsang dengan Y dan X berubah secara songsang dengan Z kuasa 2. Oleh itu, X bersamaan K bahagi Y Z kuasa 2. 12 bersamaan K bahagi 4 darab 6 kuasa 2. K bersamaan 1728. Maka X bersamaan 1728 bahagi Y Z kuasa 2. Mencari nilai pemboleh ubah tertentu dalam ubahan tercantum. Untuk mencari nilai pemboleh ubah tertentu dalam ubahan tercantum, kita menulis ubahan itu dalam bentuk persamaan. Kemudian menggantikan nilai dua pemboleh ubah yang diberi kepada persamaan dan mencari nilai yang dikehendaki. Diberi P
berubah secara langsung dengan Q dan secara songsang dengan R jika P bersamaan 15 apabila Q bersamaan 5 dan R bersamaan 4. Hitung nilai P apabila Q bersamaan 8 dan R bersamaan 3. Diberi P berubah secara langsung dengan Q, secara songsang dengan R. P bersamaan 15, Q bersamaan 5 dan R bersamaan 4. Katakan P bersamaan KQ bahagi R. 15 bersamaan K darab 5 bahagi 4. K bersamaan 15 darab 4 bahagi 5. K bersamaan 12. Maka P bersamaan 12 Q bahagi R. Apabila Q bersamaan 8 dan R bersamaan 3, P bersamaan 12 Q bahagi R bersamaan 12 darab 8 bahagi 3 bersamaan 32. Menyelesaikan masalah yang melibatkan ubahan tercantum. Bilangan jumlah hari H untuk menyiapkan suatu projek berubah secara songsang dengan bilangan pekerja P dan bilangan penggunaan jentera J. Dalam jadual perancangan, projek harus disiapkan dalam masa 12 hari dengan 14 orang pekerja dan 5 buah jentera. Hitung jumlah hari yang diperlukan jika jumlah pekerja menjadi 18 orang dan 8 buah jentera. Diberi H berubah secara songsang dengan PJ. H bersamaan 12 apabila P bersamaan 14 dan J bersamaan 5. H bersamaan K bahagi PJ. 12 bersamaan K bahagi 14 darab 5. K bersamaan 840. Apabila P bersamaan 18 dan J bersamaan 8, oleh itu H bersamaan 840 bahagi PJ bersamaan 840 bahagi 18 darab 8 bersamaan 5,83, hampir kepada 6 hari.